meluangkan waktu santai bersama keluarga, Nona dedikasikan hari yang indah ini untuk pengisian rohani buat semua. Cemerlang dalam dunia kerjaya dan berbahagia hingga ke jannah adalah impian setiap wanita. Lebih indah lagi jika menjadi seorang wanita, suri hati dan ibu yang sentiasa diredai Sang Penciptanya. Nona bawakan penampilan istimewa seorang ilmuwan agama yang disegani, yang berbahagia, Ustaz Haryanto Rizal Rokman untuk berkongsi antara ganjaran buat wanita penghuni Firdausi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang perempuan rasa dia akan ketinggalan dalam bab beramal, sebenarnya ini tidak berlaku. Kerana agama pandang pada sudut pandang yang sama. Agama letakkan pada kedudukan yang sama. Bahkan, kaum wanita ini adalah paling ringan tuntutannya di dalam agama. Orang perempuan tidak wajib solat di masjid. Bahkan afdalnya orang perempuan solat di rumahnya. Bahkan sehingga dalam bab jihad tidak diwajibkan pada orang perempuan. Orang perempuan apabila solat 5 waktu, semua orang buat. Jadi bermakna selesai tuntutan yang pertama. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya, orang yang khusyuk dalam solat. Saya bagi cadangan begini, bila kita solat, kita tanyakan pada kita, apa sebenarnya faedah daripada solat kita? Sebenarnya apa yang kita nak daripada Allah Ta'ala? Maka kita akan cuba berikan kita punya tumpuan pada ibadah solat kita. Maka akhirnya walau sibuk bagaimanapun kita, tetap kita dapat mencapai kepada khusyuk di dalam solat. Kalau solat itu yang akan membawa orang lelaki ke syurga, maka solat yang sama juga membawa orang perempuan ke syurga. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pesankan wasamat syahrha. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau orang laki-laki berpuasa, maka untuk di ganjaran syurga, maka orang perempuan juga ganjaran syurga. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pesankan wahassanat farjaha, dan apabila mereka menjaga maruah mereka. Untuk menjaga maruah ini nisbah kepada kaum wanita, dia agak mencabar. Kerana banyak sudut berbanding orang laki-laki. Mungkin pada sudut pakaian, mungkin pada sudut tingkah laku, mungkin pada sudut tindakan. Dia tak sama macam orang laki-laki. Untuk menjaga maruah, bukanlah suatu yang terbeban dalam konteks kita sebagai wanita. Cuma tinggal lagi hari inilah dengan teknologi. Kadang-kadang ada orang buat konten haru biru dibuatnya. Dia terlupa maruahnya. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang orang wanita ini, ya, sifat dia simple saja. Pertama, idza nazara ilaiha sarathu. Kau tengok dia, dia akan menggembirakan kau. Kalau dalam konteks kita sebagai seorang isteri, apabila suami tengok, dia suka. Cukup. Itu saja. Jadi kita pun tanyalah dengan dia. Awak suka tak tengok saya? Suka sangat. Okey, lulus. Kemudian, wa idza amaraha ata'athu. Apabila dia meminta sesuatu ataupun dia menyuruh sesuatu, maka kita mentaati. Simple. Hatta Rasulullah SAW juga begitu. Dan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW itulah sebenarnya contoh untuk kita sebagai wanita, bagaimana kita boleh dapat ruang dan kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalam hadis yang ini juga kata Nabi SAW, wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Apabila dia jauh daripada pasangan, ini mungkin dalam konteks kita.
Maknanya kita orang berkejaya, kita keluar. Wanita hari ini banyak keluar. Ya, keluar daripada rumah untuk tujuan melaksanakan tanggungjawab kerjanya. Maka prinsipnya simple. Apa dia? Maka apabila dia jauh daripada pasangan, dia menjaga, memelihara maruahnya dan hartanya. Perempuan sekalian, Nabi sebut, mana-mana perempuan yang kalau dia mati dan suaminya atau pasangannya redha pada dia, Nabi sebut dakhalatil jannah, masuk syurga. Yang terakhir, orang perempuan apabila buat 4 perkara tadi, solat, kemudian puasa, kemudian menjaga maruah, kemudian taat pada suaminya, maka kata Nabi SAW, masuklah dia ke pintu syurga mana pun dia kendaki. Jadi maknanya tuan-tuan, perempuan sekalian, kita nak sebut mudahnya jalan orang perempuan walaupun dia berkejaya. Ya. Jadi sekadar itu dulu untuk pagi ini sebagai sarapan yang kedua kita. Saya serah semula kepada Amirah Rosli.